Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat sejahtera. Hari ini kita berjumpa untuk kelas pertama, kelas kedua untuk matematik tambahan tingkatan 4. Okey, kita mula dengan bab 10. Okey, bab 10 nombor indeks. Okey, hari ini kita tengok bahagian 1 dahulu. Okey, untuk hari ini pastikan awak dapat 10.1.1 mentakrifkan nombor indeks dan memerihamkan kegunaannya. Kemudian menentukan dan mentafsir nombor indeks. Kemudian menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor indeks. Okey. Boleh rujuk buku teks muka surat 272. Okey. Next. Okay, kita tengok yang pertama dulu. Mentakrif dan mentafsir nombor indeks. Okey, kita tengok satu situasi kat sini. Lelaki ni cakap, saya beli telefon pintar ini dengan harga 680 pada tahun lepas. Okey. Kemudian tengok apa Memeng balas. Yang ini Memeng lah nama dia. Saya beli telefon pintar yang sama pada tahun ini. Harga 748. Okey. Jadi dekat sini mengikut situasinya, katakanlah dia beli, Ali ni tadi beli RM680 telefon pada tahun lepas, maksudnya tahun 2020. Kemudian siapa nama tadi? Meme beli RM748 pada tahun ini, tahun 2021. Okey. Jadi kita tengok berapa beza. So beza harga dia adalah untuk tahun lepas banding dengan tahun ini dah naik. RM berapa tolaklah 748 tolak 680. Jadi dapatlah RM68. Okey. Jadi kita cuba cek berapa peratus kenaikan dia. Jadi 68 kenaikan harga bahagi dengan harga tahun sebelum RM680 darab dengan 100. So jadi peratus kenaikan harga telefon adalah 10%. Okey. Sebab 68 darab 10, 680. Bahagi 68 dapatlah 680 bahagi 68 dapat 10. So 10% kenaikan. Jadi untuk situasi ini sebenarnya kita dah nampak penggunaan nombor indeks. Okey. Biasa memang kita dah guna nombor indeks ni, cuma kita tak tahu, tak sedar. Okey, jadi apa yang dikatakan nombor indeks? Nombor yang asal, okey, harga telefon yang asal ni pada tahun sebelum, okey, tahun asas kita panggil tahun asas biasanya memang akan mula dengan 100%. Okey. 100. Okey. Kemudian untuk tahun yang selepas yang Meme ni beli telefon tu, dia akan jadi tahun semasa. Jadi tahun semasa harga telefon dah meningkat 10%. Jadi nombor indeks dia dah jadi 110%. Sebab 100 tambah 10. Jadi 110%. Okey, ini adalah takrifan nombor indeks lah. Okey. Saya harap awak boleh nampak sesuatu. Okey, kita pergi tafsiran nombor indeks. Okey. Nombor indeks yang bernilai 100. Okey, jadi bila dia kata 100, maksudnya tiada perubahan. Okey, memang akan mula dengan 100. Okey. Bila 120. Okey, maksudnya dia bertambah kan, daripada 100 jadi 120. Okey. Berlaku peningkatan lah. Maksudnya dia ada berlaku peningkatan harga ke, contoh macam telefon tadi kan, ataupun apa sahaja barang lah. Okey, kemudian kalau dia kata
85. Nombor indeks tu berkurang daripada ni indeks asas. Okey. Tahun asas dia 100 turun jadi 85 katakan. Tadi daripada 100 jadi 120, jadi berlaku peningkatan atau penambahan. Kalau daripada 100 turun jadi 85, akan berlaku pengurangan atau penurunan berbanding tahun asas. Ini 100 ni kita panggil dia tahun asas. Okey. Jadi 85 akan jadi berlaku pengurangan. Okey. Okey. Mungkin awak tak nampak lagi, betul? Okey, jadi kita tengok lagi rumus nombor indeks. Okey, rumus pertama yang awak akan belajar untuk AddMath kali ni ialah rumus bagi nombor indeks. Ditulis sebagai I. I adalah indeks. Okey, I. Indeks adalah sama dengan Q1 bahagi Q0 atau Q0. Okey, darab 100. Okey. Dengan Q0, okey, yang bawah ni, dengan bawah ni adalah harga atau kuantiti pada masa asas. Okey, biasanya masa ni dia melibatkan tahun lah. Okey, tahun asas maksudnya tahun yang sebelum. Okey. Dan Q1 ialah harga atau kuantiti pada masa tertentu. Okey, masa yang paling tahun yang paling up to date, paling latest. Okey. Okey. Okay, kita tengok pocket matematik kat sebelah. Indeks harga atau kuantiti ialah suatu nisbah dalam peratus, tetapi tanda peratusnya tidak ditulis. Okey, dia sebenarnya 100 tu tadi adalah 100%, tapi peratusnya tu tak tulis. Okey, itulah indeks harga. Okey, kita tengok lagi contoh. Satu, untuk lebih pemahaman lagi. Okey, harga seutas jam tangan berjenama X pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing ialah RM500 dan RM550. Hitung nombor indeks bagi harga jam tangan itu pada tahun 2018 berasaskan tahun 2017. Okey, tafsirkan nombor indeks yang diperoleh. Okey, jadi kita ada rumus tadi I. Nombor indeks, okey. Dia sebab dia suruh cari nombor indeks kan? Hitung nombor indeks. Jadi I lah. I sama dengan apa tadi? Q0. Q1. Okay, boleh rujuk buku teks kalau tak ingat. Muka surat 274. Q1 bahagi Q0 darab 100. Okay, dengan keadaan Q0 ialah harga asas. Okay, dan Q1 ialah harga semasa tertentu yang paling latest. Okey. Jadi kat sini kita kena tentukan dahulu mana satu Q0, mana satu Q1. Okey. Jadi pada 2017 dan 2018 harga jam masing-masing RM500 dan RM550. Okey, jadi Q 2017 adalah RM500. RM500. Okey. Q 2018 adalah RM550. Okey. Jadi yang mana satu Q0, yang mana satu Q1? Confused tak? Okey, sedikit confused lah. Okey, jadi tips dia kat sini, yang Q0 ni, yang kat bawah ni mestilah tahun yang sebelum. Okay, yang atas ini Q1 mestilah tahun yang semasa. Okay, yang paling latest. Okay, so mana yang sebelum? 2017 lah. Ini Q0, ini Q1. Okay. Jadi terus kita boleh ganti masuk dalam rumus. Okey. Okey, jadi I sama dengan Q0
Q1 550 bahagi 500 darab 100. Okey, yang ini selesaikan pakai kalkulator. Terus dapat jawapannya adalah 110. Okey, jadi inilah nombor indeks bagi harga jam tangan itu pada tahun 2018. Okey, jadi macam mana kita nak tafsirkan nombor indeks yang diperoleh? Okey, awak kena faham betul-betul bahawa harga jam tangan itu pada tahun sebelum iaitu Q0 mestilah nombor indeks dia mestilah 100. Okey, mestilah 100. Dia 100% sebenarnya, cuma peratus tak tulis. Okey, dalam nombor indeks sebab ni memang tak ada tulis peratus tapi sebenarnya kena faham dia 100%. Okey, harga tahun asas mesti 100. Okey. Dan harga tahun tertentu, tahun semasa mesti dah naik ni. Yang awak kira tadi ni, dia dah jadi 110. Okey, jadi makin meningkat kan? Daripada 100 jadi 110. Jadi kita boleh cakap terdapat peningkatan dalam harga sebanyak berapa? 10% dari 2017 ke 2017 lah, daripada tahun 2017 ke 2018. Okey. Saya harap awak boleh nampak dengan jelas. Okey, untuk contoh 1, kita sambung lagi pergi kepada contoh 2. Okey. Kita baca dulu dan fahamkan. Okey. Pendaftaran badan sukan yang diterima oleh Pejabat Pesuruhjaya Sukan pada tahun 2017 ialah sebanyak 893. Diberi nombor indeks bagi pendaftaran badan sukan pada tahun 2017 berasaskan 2010 ialah 156.39. Okey, hitung bilangan pendaftaran badan sukan pada tahun 2010. Okey, jadi kita ada I, kita ada nombor indeks, rumus dia I sama dengan Q1 bahagi Q0 darab 100. Okey, so tentukan dulu Q1 mestilah pendaftaran pada tahun 2010. 2010 kan sebab dia yang lama. Oh maaf, yang lama Q0. Okey. Manakala Q1 adalah pendaftaran yang paling latest iaitu tahun yang paling latest iaitu 2017. Okey. Jadi kat sini dia dah beri maklumat nombor indeks. Diberi nombor indeks adalah 2017 berasaskan 2010. Okey, faham tak? Jadi 156.39 ini adalah I. So ganti masuk 156.39 adalah sama dengan Q1. Q1 ada diberi tak? 2017 punya pendaftaran iaitu ni dia bagi 2017 ialah 893. So 893 bahagi dengan bilangan pendaftaran pada tahun 2010 iaitu Q0. Q0 tak tahu kat sini. Itu yang kita nak cari sebab hitung bilangan pendaftaran sukan pada tahun 2010 ni kan. Kita nak cari yang itu. Darab dengan 100 sebab rumus dia memang ada darab 100. Okey, so kita kena buat kerja cari Q0 daripada persamaan yang awak dah dapat ni lah. Okey, cara nak selesaikan dia ialah kita pindahkan dulu Q0 ke sebelah kiri. Jadi 156.39 darab Q0 adalah sama dengan 893 darab 100. So dapat 89300. Okey, kemudian Q0 adalah sama dengan
Pindahkan 156.39 ke sebelah kanan. So, dapat 89300 bahagi 156.39. So, dapatlah Q0 adalah sama dengan 571. Okay, jadi boleh buatlah kesimpulan dia. Maka bilangan pendaftaran Badan Sukan pada tahun 2010 ialah sebanyak 571. Okey. Okey, contoh ketiga. Okey, indeks harga bagi sebuah basikal pada tahun 2018 berasaskan tahun 2010 dan 2015 masing-masing ialah 176 dan 110. Okey. Cari indeks harga basikal itu pada tahun 2015 berasaskan tahun 2010. So, dia nak indeks harga 2015 asas 2010. Okay. So, bila indeks harga 2015 yang kita nak, jadi Q dia mestilah tahun yang ke 2015 bahagi dengan tahun Q note dia mesti 2010 darab dengan 100. Okey. Yang ini kita nak cari. Ini tak tahu. Okey. Ini tak tahu. Okey. Jadi kita kena guna maklumat yang diberi kat atas ni. Okey ni. Okay, jadi kita keluarkan kita akan dapat berapa? Indeks harga basikal pada tahun 2008. Okey, so kita ada indeks harga basikal. So Q Q 2018 asas tahun 2010. Q 2010 adalah 176. Okey. Dan satu lagi maklumat yang diberi adalah Q asas indeks harga 2018 juga, tapi asas 2015. Q 2015 adalah 110. Okey. Dekat sini kita ada dua maklumat yang ini yang diberi. Okey. Jadi macam mana kita nak cari indeks harga tahun 2015 berasaskan 2010? Okey. Jadi kita buat kerja daripada maklumat yang diberilah. Ini. Okey. Jadi kita akan buat, dia akan jadi kita kena darab silang. Okey, macam ni. Kita nak 2015 dekat atas. Okey. Jadi 2015 Q 2015 bahagi Q 2018. Okey. Darabkan dengan Q indeks harga 2018 bahagi indeks harga 2010. Okey. Sebab apa kita buat macam ni? Sebab nanti bila kita tengok ni kita boleh potong. Okey, ni kita boleh potong. So kita akan dapatlah indeks harga 2015 Q 2015 per dengan Q 2010 maaf 2010. Okey. Iaitu yang kita nak. Yang ini. Okey. Jadi yang ini indeks harga 2015 per 2018 kita ada yang ini. Kita tak ada 15 per 18. Tapi kita ada 2018 per 2015. Okey, jadi kita kena terbalikkan. Jadi 100 per 110. Okey. Darabkan dengan, kenapa 100 dulu ke atas? Okay, sebab 110 ni sebenarnya dia ada per 100. Okay, jadi bila kita nak 2015 dekat atas, kita kena terbalikkan. 100 duduk atas. Okay. 110 duduk bawah. Terbalikkan. Kita harap dengan 2018 per 2010, iaitu yang ini. Iaitu 176. 176.
So nanti kita akan dapatlah 176 per dengan 100 juga sebab dia ada 100 kat bawah. Ini pun ada 100 kat bawah. Okay. So kita potong dapatlah 176 per 110. Okay. Okay, kemudian kita dah dapat ini adalah nilai Q 2015 per 2010. Kita ganti masuk dalam ni. So indeks harga 2015 per 2010 adalah sama dengan 176 per dengan 110. Okey, darab 100. Yang ini. Kita ikut. So, nanti saya bawa ke tepi sikit tak nampak. So nanti awak akan dapatlah pengiraan dia tu, awak akan dapat 160. Okey. 160 adalah indeks harga tahun 2015 per 2010. Itulah yang dia nak cari, indeks harga 2015 asas 2010. 2015 per 2010. Okey. Okay, untuk menguji pemahaman awak, boleh cuba latihan muka surat 275, ada 5 soalan. 10.1, tolong hantar hari ini. Buku, buat di buku petak panjang. Tulislah AdMath 1. Okay. Jadi hantar di Telegram dan saya akan semak lah. Okay. Itu saja. Kalau ada apa-apa masalah, boleh ajukan dalam Telegram personal. Okey? Terima kasih.